Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, warisan tidak mahu bertanding. PAS guna nama Melayu untuk minta nyawa. Zahid dakwa musuh mula kepanasan. Perikatan Nasional beri bayangan 13 Mei boleh kembali terjadi. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmini Ahmad berkata, kaedah tadbir urus air Kelantan Sedia Berhad menjadi faktor utama masalah air di Kelantan tidak selesai sehingga kini. Perkara itu juga diakui dan dimaklumkan oleh Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ketika menjawat jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air. Katanya soal peruntukan memang menjadi sebahagian isu, namun perkara utama adalah masalah tadbir urus AKSB yang gagal. Sebab itu soal peruntukan kita boleh bincang. Namun jika pengurusan dan tadbir urus AKSB tidak selesai, bagilah duit macam mana pun, masalah air di Kelantan tidak akan selesai. Nik Nazmi berkata kementerian itu akan melihat komitmen kerajaan Kelantan bagi membolehkan kerajaan persekutuan membantu menyelesaikan masalah air. Katanya jika kita nak soal air tidak mencukupi di Kelantan, permintaan air di Kelantan tidak tinggi sebagaimana negeri lain. Media sebelum ini melaporkan Kelantan memerlukan 7 bilion ringgit bagi menyelesaikan keseluruhan masalah air dihadapi negeri itu sejak puluhan tahun lalu. Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amanik Abdullah dilaporkan berkata, masalah utama yang dihadapi Kelantan untuk menyelesaikan masalah berkenaan ialah isu kewangan. Katanya pada asalnya kos untuk masalah itu sebanyak 2 bilion ringgit, kini meningkat kepada 7 bilion ringgit. Presiden Warisan Muhammad Syafiq Afdah berkata tidak ada sebarang calon akan diturunkan oleh Warisan dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung di 6 negeri tidak lama lagi sebagai tanda keikhlasan sokongan mereka terhadap kerajaan. Beliau berkata pendirian itu sudah dinyatakan penyokong partinya selain turut memaklumkan hal berkenaan kepada pimpinan kerajaan pusat. Katanya saya sudah nasihatkan untuk mereka jangan bertanding dan saya telah memaklumkan dalam mesyuarat induk kerajaan perpaduan baru-baru ini bahawa kami tidak akan minta kerusi walaupun pada peringkat awal ada usaha nak bagi warisan di Kedah. Menurut Muhammad Syafiee, mereka hanya menggunakan sumber yang ada untuk menyokong calon dalam kalangan parti kerajaan perpaduan. Dalam keadaan sekarang, kata bekas Ketua Menteri Sabah itu lagi, warisan sebenarnya mampu untuk bertanding namun memilih untuk bertindak sebagai pembantu kepada parti lain. Katanya walaupun warisan ada kekuatan semasa pilihan raya peringkat parlimen ada 4,000 undi, bukan tidak boleh bertanding, tetapi kami mahu tunjukkan keikhlasan kita. Dengan ketetapan itu juga, tambah Muhammad Syafiee, warisan tidak akan mempertahankan kerusi Don Teratai di Selangor yang kini diwakili adonnya Brian Lai Wai Chong. Kata Muhammad Syafiee, dia sudah berbincang mengenai kedudukan kerusi Don Teratai dengan Lai serta Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Katanya saya ada bagi cadangan itu dan terserah kepada Menteri Besar bagaimana untuk membantu. Untuk rekod lain merupakan calon DAP Pakatan Harapan yang memenangi kerusi teratai dalam PRU ke-14 yang berlangsung pada tahun 2018. Bagaimanapun Lai menyertai warisan awal tahun ini selepas dia meninggalkan DAP, ekoran dakwaan skandal menjalin hubungan sulit pada 2022. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Barisan Nasional masih belum memuktamadkan sama ada membenarkan rakan sekutunya dalam kerajaan perpaduan bertanding menggunakan lambang parti gabungan itu pada pilihan raya negeri di 6 negeri akan datang. Dewan Tertinggi Barisan Nasional memutuskan bahawa calon-calon BN akan menggunakan lambang BN. Namun kita tidak menolak jika ada parti-parti lain di dalam kesepakatan kerajaan perpaduan ini jika mereka juga berhasrat untuk menggunakan lambang Barisan Nasional. Namun ianya belum dimuktamad. Semalam pengarah pilihan raya Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, BN sedang mempertimbangkan hasrat parti bersekutu dalam kerajaan perpaduan untuk menggunakan lambang daca pada PRN akan datang. 6 negeri yang mengadakan PRN tahun ini ialah Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Pengarah Mobilisasi Amanah Nasional Sani Hamzan berkata, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai tidak berpendirian apabila berjabat tangan dengan musuh politiknya Tun Dr. Mahathir Mohamad atas kepentingan kononnya demi Melayu. Beliau merujuk kepada pertemuan beberapa pimpinan tertinggi PAS yang diketuai Hadi yang menandatangani proklamasi orang Melayu di hadapan Mahathir pada 3 Mei lalu.
Tambahan pula dengan menjelangnya pilihan raya negeri kira-kira 2 bulan lagi, Sani menganggap tindakan Hadi itu seolah-olah minta nyawa daripada orang Melayu. Katanya kita tengok PAS dah jadi parti yang tiada pendirian sebab dulu kita semua tahu dia tidak bercakap soal Melayu ini. Dia kata mana boleh bercakap soal berkaitan dengan bangsa, kita bercakap soal Islam. Tapi sekarang kita tengok dia dah mula berjabat tangan dengan Dr. Mahathir, sedangkan kita tahu dia memang tidak boleh masuk pun sebenarnya dengan Mahathir. Tetapi Hadi berbuat demikian untuk mendapatkan laba politik dan undi khususnya daripada orang Melayu, seolah-olah hidup orang Melayu terancam di bawah kerajaan Pakatan Harapan dan kerajaan perpaduan. Ahli Parlimen Hulu Langat berkenaan berkata apa yang dilakukan Hadi yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional itu semata-mata untuk memancing sokongan Melayu. Sehubungan itu, Sani mengingatkan supaya rakyat Malaysia menilai semula parti politik seperti PAS yang pendiriannya kerap berubah mengikut kehendak mereka. Beliau juga menasihatkan PAS agar sebaiknya tidak memainkan isu moral Perdana Menteri 20 tahun dahulu untuk menyerang, sebaliknya mengkritik secara membina pentadbiran Anwar berdasarkan fakta sebenar. Katanya, sebab itu saya beritahu kalau kamu PAS tak suka Anwar. Sebut atas sebab apa kamu tak suka seperti menyentuh dasar pendidikan, dasar luar, pertahanan atau dasar ekonomi, bukannya sebut isu moral 20 tahun dahulu. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata musuh tidak senang dengan kedudukan UMNO sekarang dan terus cuba membina propaganda negatif bagi menanam benci serta prejudis kepada parti tersebut. Beliau berkata musuh tersebut terus gairah menanamkan perasaan melampau itu dalam pemikiran rakyat, terutamanya anak muda yang baru sahaja bersemangat dalam menunaikan tanggungjawab demokrasi masing-masing. Jelasnya permainan persepsi itu diasak sepanjang masa sehingga membentuk satu realiti yang berbahaya dalam pemikiran dan kehidupan rakyat. Menurut beliau, politik nilai, politik hikmat, ikhtiar untuk membina negara yang terbaik dan iltizam bagi meletakkan negara pada landasan ekonomi kukuh telah digantikan dengan kebencian serta dendam kesumat. Katanya, semuanya dihidangkan sebagai soundbite buffet yang mudah dihadam dan diterima dan berlega di domain digital sehingga ke hari ini. Daripada usaha memajukan masyarakat mendepani cabaran abad ke-21, sebaliknya ini telah menganjakkan masyarakat kita jauh ke belakang. Kita telah kembali kepada budaya politik lapuk dan ketinggalan zaman. Ketua Penerangan Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan Mahathir Mohamad Rais berkata, dasar PN yang dikatakan menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia menjadi antara sebab orang Melayu pendesaan menyokong gabungan itu. Katanya gabungan itu juga percaya jika mereka mentadbir negara, maka keadaan lebih stabil dari segi politik. Katanya, sebagai sebuah parti, PN berusaha mewujudkan dasar inklusif dan menegakkan amalan politik yang lebih bersih berbanding parti lain. Pendekatan ini mendapat sambutan ramai orang Melayu luar bandar yang percaya bahawa kerajaan yang dipimpin oleh PN akan memupuk iklim politik yang lebih stabil untuk negara. Mahathir berkata demikian dalam cubaannya untuk membezakan corak pentadbiran PN jika menjadi parti pemerintah berbanding Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang didakwanya berisiko mencetuskan ketegangan kaum apabila menyasarkan Taikum Melayu. Ini selepas Anwar mencabar hartawan Melayu yang memperjuangkan hak Melayu supaya menyumbangkan separuh keuntungan mereka untuk membantu golongan miskin dalam masyarakat itu. Mahathir berkata tindakan Anwar menyasarkan Taikum Melayu ini membimbangkan mendakwa orang Melayu hanya mewakili sebahagian kecil golongan kaya Malaysia. Mahathir juga berkata memandangkan terdapat individu daripada semua kaum yang bekerja keras menyumbang kepada kemajuan Malaysia. Tumpuan terhadap golongan kaya sepatutnya merangkumi semua latar belakang etnik. Kata Mahathir lagi, amat penting untuk menyokong usaha mengejar kemakmuran dan kesaksamaan masyarakat dengan mengambil kira cabaran sejarah yang dihadapi oleh orang Melayu. Katanya, teguran Perdana Menteri berisiko mencetuskan konflik dalam masyarakat dan menghakis perpaduan sosial yang dibina dengan susah payah selama ini dengan memperlekehkan pencapaian pemimpin dan Taikum Melayu. Ketika kita menghampiri ulang tahun tragedi insiden 13 Mei dalam masa 2 hari sahaja, ia adalah peringatan yang nyata tentang akibat buruk daripada ketegangan dan perpecahan kaum. Bab gelap dalam sejarah ini seharusnya memberi inspirasi kepada pemimpin politik untuk menggalakkan keharmonian dan keterangkuman daripada mengasingkan kumpulan etnik tertentu ketika rakyat Malaysia berkumpul untuk mengingati nyawa yang terkorban dan pengajaran yang diperoleh. Pernyataan Ketua Bahagian PN itu juga dibuat beberapa hari selepas pemimpin tertinggi gabungan itu, Abdul Hadi Awang, menuduh bukan Islam dan bukan Melayu yang paling besar dan banyak penyakaunya, paling ramai yang kaya raya menjadi penyumbang dan penerima rasuah. Presiden PAS turut menyela orang Melayu yang bekerjasama dengan orang bukan Melayu dan bukan Islam ini.
Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.